Kami daripada grup 6 ingin membentangkan tentang apa itu komunikasi verbal. Sebelum kami melanjutkan tentang apa itu komunikasi verbal, kami akan menerangkan dahulu tentang apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan proses interaksi sosial yang diperlukan oleh setiap manusia agar dapat menyampaikan pesanan dan juga maklumat daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Ia juga boleh terjadi antara dua orang individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok dan juga kelompok dan kelompok. Komunikasi boleh terjadi dengan wujudnya communicator, iaitu orang yang menyampaikan maklumat, dan juga communicant, iaitu orang yang menerima maklumat. Komunikasi terbahagi kepada dua, iaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang mana communicator menyampaikan maklumat kepada communicant secara lisan. Kedua, ia juga dapat memudahkan seseorang untuk menyampaikan idea dan keputusan-keputusan yang terdapat di dalam pemikiran seseorang. Ia juga lebih mudah disampaikan berbanding komunikasi bukan verbal. Sebagai contoh, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti bercakap melalui telefon. Manakala komunikasi verbal yang dilakukan secara bertulis pula terjadi apabila seseorang individu dengan individu yang lain menggunakan media seperti surat, gambar, lukisan grafik, chatting di media sosial dan sebagainya. Apa itu prinsip-prinsip komunikasi verbal? Pertama, maksud bergantung kepada individu. Maksudnya, sesuatu perkataan yang dituturkan boleh membawa maksud yang berbeza mengikut tafsiran penerima tersebut. Kedua, makna bergantung kepada konteks ataupun situasi. Perkataan ataupun kelakuan yang sama boleh memberikan maksud yang berbeza mengikut situasi di mana penyampai itu berada. Ketiga ialah bahasa adalah denotatif dan juga konotatif. Sesuatu perkataan yang dituturkan memberikan kesan yang berbeza mengikut latar belakang dan juga pengalaman yang pernah dilaluinya. Jadi maksud denotatif ialah perkataan yang boleh dicari di dalam kamus, dan konotatif adalah maksud yang beremosi yang diberikan oleh penutur atau pendengar terhadap sesuatu perkataan. Keempat ialah bahasa juga mempunyai berbeza daripada segi tersurat dan juga tersirat. Bahasa tersurat mudah difahami, jelas dan tiada keraguan, manakala bahasa tersirat lebih susah untuk difahami kerana berkias dan juga bersifat subjektif. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah mesej dipengaruhi juga oleh budaya. Pertama, prinsip budaya dan perbualan. Kedua, kesopanan. Selain daripada prinsip komunikasi, pelajar juga perlu mengetahui rukun komunikasi dan faktor halangan mesej komunikasi verbal. Di dalam rukun komunikasi terdapat 7 peraturan yang perlu dipatuhi oleh penyampai sebelum berkomunikasi. Antaranya ialah yang pertama, rancang idea sebelum berkomunikasi. Ini adalah supaya penyampai tidak mengeluarkan perkataan atau tutur kata yang boleh mengguris perasaan pendengar. Yang kedua ialah analisis pendengar, di mana penyampai perlu mengenal pasti siapakah pendengar melalui kelayakan akademik, pekerjaan, latar belakang, supaya maklumat yang disampaikan dapat difaham mengikut kefahaman masing-masing bagi setiap kategori pendengar. Yang ketiga ialah isi bicara hendaklah benar. Penyampai haruslah menyampaikan perkara-perkara yang benar sahaja ketika berkomunikasi, kerana setiap tutur kata yang disampaikan adalah tanggungjawab penyampai.
Yang keempat ialah gaya bahasa yang bersesuaian. Gaya bahasa yang bersesuaian mampu menunjukkan tanda hormat penyampai kepada pendengar. Yang kelima ialah nada percakapan yang perlu dikawal dan bersesuaian. Ini kerana nada suara yang baik mampu memberi kesan yang positif kepada impresi para pendengar. Yang keenam ialah susunan maklumat perlulah jelas dan teratur. Penyampai perlulah menyusun maklumat yang ingin disampaikan kepada pendengar dengan jelas dan teratur supaya maklumat yang disampaikan lebih mudah difahami oleh pendengar. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah bahasa badan atau gerak badan perlulah seiring dan menyokong lisan. Gerak badan yang seiring dengan lisan mampu memberi kesan lebih efektif kepada maklumat yang disampaikan. Bagi topik terakhir di bawah tajuk komunikasi verbal adalah faktor halangan mesej komunikasi verbal. Di bawah tajuk ini, beberapa faktor telah dikenal pasti yang menjadi punca kepada kegagalan di dalam komunikasi verbal. Antaranya ialah polarization. Polarization adalah penilaian sesuatu dengan dua pandangan yang berbeza, sama ada positif ataupun negatif. Sebagai contoh adalah baik, buruk, cantik, bodoh dan juga pintar, bodoh. Yang seterusnya adalah kecenderungan orientasi di mana berlaku pelabelan terhadap individu, objek ataupun peristiwa oleh seseorang individu. Selain daripada itu adalah lencongan. Lencongan adalah seseorang individu menggunakan sesuatu perkataan yang berbeza bagi menyatakan perkara ataupun maksud yang sama. Di samping itu adalah allness di mana pendengar mahupun penyampai membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman peribadi mereka dan mengkategorikan kesemuanya dalam kumpulan yang sama. Dan yang terakhir adalah penilaian statik. Keadaan ini berlaku apabila seseorang mempunyai pandangan yang tegar dan tidak mampu mengubah perspektifnya terhadap individu, objek ataupun peristiwa kerana gagal mengenali perubahan yang berlaku. Kesimpulannya, komunikasi verbal mempunyai prinsip dan juga peraturan tertentu yang perlu dipatuhi oleh penyampai dan juga pendengar. Dan secara alaminya, dalam berkomunikasi, penyampai maupun pendengar haruslah menjaga tutur kata mereka supaya tidak mendatangkan atau memberi kesan negatif kepada orang sekeliling dan juga diri